Salam sejahtera dan bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Niaga Awani. Kita mulakan dengan perkembangan dalam negara hari ini. Perdana Menteri dijadual melancarkan My Digital Blueprint Ekonomi Digital Malaysia dan menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad menjelaskan My Digital dirangka sebagai landasan jadikan negara sebagai nadi digital serantau menjelang 2030. Mustafa turut jelaskan kerajaan menubuhkan Majlis Ekonomi Digital bagi menetapkan dasar pelaksanaan serta pemantauan strategi dan inisiatif ekonomi digital Malaysia. Majlis itu dipengerusikan Perdana Menteri dan menjadi entiti tunggal mengambil alih semua jawatan kuasa berkaitan digital dan teknologi sedia ada. Ia bagi memudahkan penyelarasan dan mengelakkan pertindihan tugas. Menurut Mustafa, majlis itu diterajui 6 kluster iaitu ekonomi, masyarakat, teknologi baru muncul, bakat digital, infrastruktur digital dan data serta kerajaan. Tambahnya, My Digital adalah pendekatan baru dan menyeluruh terhadap beberapa inisiatif teknologi maklumat dan digital sedia ada sebelum ini termasuk koridor raya multimedia. Dan untuk membincangkan berkenaan dengan My Digital Blueprint, apa penambahbaikan yang dijangka, kita bersama dengan Ashran Datuk Ghazi, Ketua Pegawai Eksekutif Datel Asia Group. Datel Asia adalah syarikat analitik dan data pengguna serantau dan antara inisiatifnya adalah untuk memastikan komuniti perniagaan celik data. Ashran juga merupakan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Magic. Ashran, kita membincangkan berkenaan dengan Majlis Ekonomi Digital dan juga pelancaran My Digital Blueprint. Apakah yang boleh dicapai majlis serta plan ini dan juga yang mungkin tidak boleh dicapai pada sebelum-sebelum ini? Selamat pagi Rizal. Pertama sekali tanya kepada kerajaan kerana mengadakan inisiatif ini. Kerana yang paling penting aspek blueprint ini ataupun majlis adalah ia adalah satu platform untuk menyatukan semua usaha digital ya. Tapi dari segi persoalan Rizal tadi, apa yang boleh dicapai sekarang bukan berbanding dengan sebelum ini. Dengan platform yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri sendiri, saya berharap kerjasama antara kementerian dan juga agensi akan lebih mantap. Tetapi dengan adanya platform ini juga, ia tidak boleh jadi business as usual. Di mana majlis ini perlu mengambil pendekatan yang lebih bold, yang lebih daring, ya. Dan pelaksanaan dengan adanya platform ini perlu dilaksanakan dengan sepantas yang mungkin. Ia tidak boleh dilihat saja sebagai satu platform coordination untuk menyatukan segala usaha-usaha yang sedia ada sekarang ini. Kalau tidak, it will be business as usual. Dan Ashran juga sebelum ini sebagai bekas CEO Magic, apa cabaran yang Ashran lihat pada ketika itu dari kacamata agensi pelaksanaan? Saya tahu ada antara achievement dengan izinnya yang Ashran dapat pada ketika itu adalah membawa Magic ke Malaysia Timur, kemudian memperkasakan usahawan wanita dan meningkatkan lagi peranan usahawan sosial pada ketika itu. Tapi apa yang cabaran yang Ashran lihat dari kacamata agensi pelaksana? Selalunya walaupun kerjasama antara agensi dilafazkan ya di dalam platform-platform tertentu, tetapi dari segi speed selalunya menjadi kekangan sedikit. Kerana by nature of government, dengan adanya kementerian-kementerian yang berbeza ya, secara tak langsung kerjasama masih terjadi dalam perspektif silo. Itu salah satu cabaran secara peribadi yang kadang-kadang saya harungi dahulu. Dan sebab itu saya ketengahkan di sini bahawa majlis yang diadakan, yang akan dilancarkan juga perlu menjadi sebagai satu catalyst, dan ia tidak boleh hanya sebagai satu coordination agency sahaja, council. Ia perlu menjadi satu agensi yang saya sebutkan tadi, lebih bold. Kalau tidak, untuk idea-idea yang lebih bernas, idea-idea yang lebih bold dilaksanakan, kalau hanya di peringkat kadang-kadang kementerian saja, prosesnya mungkin makan masa lebih panjang.
dalam dunia digital atau aspirasi kita untuk ke arah yang lebih digital dan menjadi nadi untuk serantau, speed atau kepantasan pelaksanaan adalah penting, ya. Dan saya lihat dan saya harap majlis My Digital ini dapat memainkan peranan dari segi aspek itu. Tetapi untuk majlis ini memainkan peranan dengan sedemikian, ya Rizal, saya rasa ada 4 aspek dari segi DNA-nya yang perlu diterapkan. Saya tahu ada perbincangan sebelum ini bersama Aaron, bersama Reza yang memberikan perspektif-perspektif dari segi pelaksanaan. Tapi saya want to take one step behind sedikit. Kerana saya percaya DNA, Nawaitu dan perspektif Minda penting untuk My Digital. Pertama ya ialah pemikiran dan pendekatan perlu berubah, ya. Dan di sini saya kata kerajaan perlu mengandalkan Minda government as a platform. Kedua, My Digital juga perlu mengambilkan pendekatan democratization, di mana ia memberi peluang kepada pemain industri secara terbuka, bukannya 1-2 player saja, tetapi platform yang lebih terbuka. Contoh yang paling saya minat di sini adalah inisiatif MOSTI oleh YBKJ baru-baru ini dari segi My Hackathon, di mana ia membuka peluang kepada orang ramai untuk menyelesaikan masalah kerajaan dari segi perspektif yang berbeza. Ketiga adalah penglibatan pihak swasta. This has always been talked about, right? Tetapi pelaksanaan dan pendekatannya perlulah berbeza. Dan ia perlukan kolaborasi yang mempunyai satu dynamics win-win, ya. Dan keempat, last but not least adalah minda dunia digital. Kita cakap digital economy, kita cakap pasal dunia digital, tetapi kita punya spirit, kita punya drive, kita punya kepantasan perlu juga mencapai aspirasi itu. 4 aspek ini saya rasa adalah amat penting dan perlu diterapkan dalam majlis dan juga di dalam blueprint yang akan dilancarkan pagi ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kerana kalau di hari ini tidak ada, you will not bring the confidence of the blueprint to the rakyat, to the industry. Okey, Ashran, kita akan membacakan Ashran menyebut berkenaan dengan Reza sebentar tadi. Kita akan bacakan laporan rangkuman tentang temu bual saya bersama dengan Reza. Kemudian kita akan berhenti berehat seketika. Selepas itu saya tanyakan Azran berkenaan dengan poin-poin yang Azran katakan sebentar tadi, kerjasama dengan pihak swasta contohnya, dan juga memastikan bahawa apa yang dilakukan harus pantas kerana melihat kepada the speed of technology itself yang dengan izinnya bergerak dengan sangat pantas. Kita akan bacakan laporan berkenaan dengan rangkuman perbualan saya dengan Reza Razali daripada Terato Tech dan juga SLEP. Usahawan teknologi tersebut menjelaskan tiada masalah di dalam dasar digital sedia ada, namun menurut Reza Razali yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Terato Tech dan juga SLEP, isu yang wujud ketika ini adalah dari segi pelaksanaan. Mengulas mengenai Majlis Ekonomi Digital dan My Digital Blueprint Ekonomi Digital Malaysia, Reza melihat inisiatif ini boleh kurangkan pertindanan fungsi agensi sedia ada. Tambahnya, pelaksanaan harus jadi fokus di masa hadapan dan jika agensi ini tidak efektif, maka orang baru harus dibawa masuk untuk memenuhi visi ekonomi digital kerajaan. Ketika banyak dilaksanakan program-program penjana dan sebagainya, banyak SME especially quite lost kan. They know they need to go digital, tapi bila nak minta financing tak boleh, and then dia nak minta assistance in term of grant untuk dapatkan sistem digital perlu menunggu terlalu lama kan. So kenapa kita tak permudahkan? Padahal polisi yang in place tu bagus. Loan ini dia syaratnya, and then you go to the bank and apply. Tapi nak mendapatkan the drawdown and the disbursement mengambil masa yang lama. Sama juga itu loan yang mungkin kuantumnya tinggi, ya, ratus ribu ke juta. Tapi kita lihat pada geran-geran yang saya tak lihat untuk membantu syarikat teknologi yang sale-nya puluhan juta, ya. Kita nak tengok SME yang mungkin sale 20-30 ribu sebulan, mungkin lebih kurang. Dia nak digitalkan perniagaan mereka. Tapi nak dapatkan assistant untuk mendapatkan tools-tools digital pun mengambil masa untuk proses. So kenapa masalah ini masih berlaku, ya? So
Reza turut mengulas mengenai bakat dan infrastruktur digital 2 daripada 6 fokus Majlis Ekonomi Digital itu. Bagi saya, kita perlu mereka yang mungkin ada kontak dengan entrepreneur on the ground, hundreds or thousands of them, every single day kan. This can include mereka-mereka yang maybe not part of the ecosystem now. Kita lihat pada kebanyakan yang membantu, kita lihat pada zaman pandemik hari itu, yang ramai membantu SME ni, banyak private initiative ya. So kita nampak bagaimana banyak internet marketer ni berlambak betul, naik kan. Tetapi mereka ni lah yang educate the market. They do the heavy lifting. The government has done the education part, tapi the heavy lifting in educating the market was done by this internet marketer that deals directly to the SME. So bagi saya, caranya ialah perlu lebih inklusif, mungkin perlu rotate dan perlu talk to those yang memang on daily basis dia talk to thousands of entrepreneur. Bakat digital ni saya dapat nampak kita punya graduan ni very hungry ya. For example, bila saya lihat ramai lah all these internet marketer, even saya sendiri bila kita engage the young people on Twitter kan, even sekarang ni on Clubhouse, dia orang hungry kan, they wanted they hungry, they want to grow themselves further, but dia tak ada platform. Kalau dia nak kerja sekarang ni, option dia apa? Mungkin dia kena kerja ride sharing atau menghantar makanan, itu option immediate yang ada. Tapi kalau dia nak platform, meaning what company can help me grow to become a great programmer, a great marketer, the space is too competitive now, meaning employer ada option beyond basically talent, because kita dah remote work sekarang ni, kita employer tak perlu mengambil talent tempatan sahaja kan, mereka boleh ambil talent daripada mana-mana sahaja. So that create a gap here, meaning that budak-budak muda ni hungry, tapi kita tak cukup syarikat tempatan untuk mengambil mereka kerja. Mungkin kita tak cukup, dan kenapa syarikat tempatan ni tak boleh mengambil ramai kerja? Kerana mungkin insentif-insentif untuk membantu SME ni kebanyakannya dihabiskan untuk membeli produk-produk syarikat luar. So bila syarikat tempatan tak boleh lawan dengan syarikat luar untuk menjual produk mereka direct kepada pasaran tempatan, so kita nak hire orang tempatan macam mana? Tambahnya, antara pilihan yang wujud untuk kerajaan adalah untuk meningkatkan kandungan tempatan dalam sumber produk dan perkhidmatan. Ini kerana syarikat ini akan kemudian mengambil pekerja tempatan dan menyumbang kepada ekonomi digital tempatan. Menurutnya, jika ini tidak dilakukan, syarikat tempatan sukar untuk membangunkan produk dan perkhidmatan mereka untuk bersaing dan masuk ke pasaran antarabangsa. Dan kita akan berehat seketika selepas ini. Lebih banyak perbincangan bersama dengan Ashran Datuk Ghazi dan juga pelancaran My Digital pada sekitar jam 9.30 pagi. Diteruskan bersama saya di Astro Awani kembali selepas ini. Dan bertemu kembali menjelang pelancaran My Digital Blueprint. Apa penambahbaikan yang dijangka dalam My Digital Blueprint tersebut? Kita masih lagi bersama dengan Ashran Datuk Ghazi, Ketua Pegawai Eksekutif Datel Asia Group, dan juga Ashran juga merupakan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Magic. Ashran, sebentar tadi Ashran bercakap berkenaan dengan kerjasama swasta dan juga kerajaan serta berkenaan dengan minda digital tersebut. Saya ingin sentuh berkenaan dengan kerjasama swasta dan juga kerajaan. Apa ruang yang masih wujud? Kita dapat lihat pelbagai inisiatif untuk meningkatkan lagi akses digital kepada orang ramai di seluruh Malaysia, termasuk inisiatif Jendela. Apa lagi ruang yang wujud ketika ini untuk memastikan kerjasama tersebut memanfaatkan pengguna akhir, rakyat, perniagaan contohnya? Okay, that's a good point, Rizal. Ya, dari segi infrastruktur, saya rasa saya tak nak sentuh banyak kerana it's a given dan it is just a matter of agensi-agensi yang tertentu untuk melaksanakan sepantas yang mungkin. Ya, tetapi dari segi kolaborasi dengan pihak swasta, pihak kerajaan perlu, saya rasa, lebih mengambil pendekatan di mana kerjasama, perlu mengambil pendekatan di mana bukan semuanya perlu dibangunkan oleh kerajaan. Sudah ada solusi-solusi di luar sana yang cuba menyelesaikan masalah ataupun challenges yang sama oleh pihak kerajaan. Ya, dan ia mungkin boleh dilaksanakan dengan lebih pantas
dan kita tidak boleh ambil perspektif di mana sekiranya kerajaan nak buat sesuatu, it has to be a project that needs to be awarded to somebody. When we talk about collaboration, Rizal, it is about syarikat A memang dah berniaga A, hala tujuannya sama dengan aspirasi kerajaan, bagaimana kedua-dua pihak boleh mendapat haluan yang sama dan bekerjasama. Saya bagi contoh yang senang. Saya ada beberapa contoh yang saya boleh ketengahkan. Kalau saya ambil syarikat saya sendiri, saya dalam dunia data. Kerjasama dengan Department of Stats ataupun National Data Platform boleh memastikan data accessibility kepada rakyat menjadi lebih pantas. Syarikat seperti Easy Store atau Commerce.Asia yang sudah mengadakan platform omni-channel untuk e-commerce boleh bekerjasama dengan Medex secara terus untuk itu. Syarikat seperti KidoCare yang menyediakan masalah penjagaan kanak-kanak boleh bekerja dengan Kementerian Wanita. Syarikat Agent to You boleh bantu usahawan lain untuk berniaga dan menjana pendapatan. BAC Education Group sudah ada perisian untuk pendidikan yang tidak perlu dibangunkan lagi. Ia boleh digunakan untuk support pendidikan jarak jauh yang kita adakan sekarang. Data8 yang sudah mengadakan aplikasi untuk dunia kesihatan boleh menjadi extension kepada MySejahtera dan berbagai-bagai lagi. Now, this covers both inclusivity yang tadi Rizal ketengahkan, yang perlu diadakan, dan juga equality and fairness. Ya, dan bila saya kata kolaborasi, ia bukannya semestinya eksklusif kepada satu syarikat. Ya, kalau satu syarikat sudah ada membantu kerajaan atau bekerjasama, ia dilimitedkan kepada syarikat itu saja. Bila kita cakap open network atau government as a platform, ya, ia mengambil pendekatan di mana the best service provider will win. So kalau kerajaan mengambil government as a platform perspektif, ya, dan terdapat banyak aplikasi yang dibangunkan oleh rakyat Malaysia sendiri, sama ada menyampaikan perkhidmatan kerajaan, sama ada menyampaikan services kepada dunia perniagaan atau whatever that may be, then rakyat will get the best of services kerana it is democratized. Okey, Ashraf, adakah solusi yang banyak pada ketika ini dan juga banyak lagi dijangkakan dengan perkhidmatan 5G akan datang, semua orang ingin mengkomersialkan idea mereka dalam apabila perkhidmatan 5G ini akan diwujudkan nanti. Adakah solusi yang banyak ini kita biarkan pasaran terbuka, mereka bersaing sesama sendiri dan juga memastikan solusi terbaik akan digunakan rakyat, digunakan perniagaan dan akan menang dan menjadi satu medan persaingan yang sihat untuk syarikat di Malaysia ni? Absolutely, Rizal, and that needs to be the way. Because kalau tidak, yang mana yang selalu mengetengahkan kepada kerajaan untuk mengadakan inisiatif-inisiatif tertentu, walaupun mungkin mereka ada track record, kadang-kadang kekangan-kekangan lain menjadi barrier untuk pelaksanaan yang lancar. Kalau kita ambil dalam sekiranya Kementerian Pendidikan, ya, memberikan open access, kata sesiapa yang boleh membantu sekolah-sekolah, right, adakan pendidikan secara jarak jauh, ada perisian untuk diketengahkan, then pelaksanaan boleh jalankan dengan lebih pantas. Kita tak perlu tunggu sampai setahun untuk adakan platform yang akan baru dibangunkan ataupun akan ditengahkan. Itu yang saya masukkan di sini. Solusi sebenarnya ada. Dan Ashraf Rizal menyebutkan tentang 5G dan sebagainya, itu kiranya... Ya. Teruskan. Ya, bila Rizal sebut mengenai 5G, itu hanya ada highway. Right? Kita dah bawa kereta dah. Kereta pun ada cukup atas highway itu. Cuma highway itu kadang-kadang ada banyak pothole, kan, ada banyak lubang-lubang, so dia slow sikit bila nak jalan. So yes, 5G dan sebagainya boleh mendapatkan berbagai lagi aplikasi, ya, untuk hala tuju ke hadapan memang penting, ya, tapi lihat kepada keperluan yang kita perlu juga hari ini, benda yang kita boleh buatkan hari ini, kerana kalau kita tak boleh adakan foundation untuk pastikan minda rakyat adalah lebih digital dan kehidupan kita lebih digital, kita letak 5G pun ia tidak akan menjadi sesuatu yang akan memberi impact kepada negara pun.
Okey, dan Ashran mewujudkan minda digital tersebut ya, kerana Ya. kita bercakap berkenaan dengan pelbagai pendekatan baru. Paling mudah contohnya adalah pembayaran tanpa sentuh ataupun touchless, contactless payment. Tetapi ada Ya. masih lagi perniagaan, ada masih lagi perkhidmatan di luar sana swasta dan juga kerajaan yang inginkan pembayaran tunai dilakukan ketika tempoh pandemik COVID-19 ini. Ini adalah contoh yang paling mudah yang kita dapat lihat di luar sana. Kita bercakap Ya. tentang pembaharuan digital tetapi ada lagi masih minda begini di luar sana. Kenapa ini masih wujud dan juga apakah quick wins ataupun penyelesaian yang paling mudah untuk memastikan bahawa the most common denominator akan aplikasikan minda digital ini dalam bergerak ke depan? Okey, Rizal, sebelum saya jawab soalan tu, tadi Rizal ambil pendekatan minda digital ini dari segi perspektif rakyat dan pengguna ya. Apa yang saya sebutkan tadi adalah saya berharap majlis My Digital ini mempunyai minda digital. Which means tadi yang dari segi kepantasan. But dari segi poin yang Rizal sebutkan tadi, it comes back to sama ada polisi yang akan diketengahkan oleh majlis My Digital ini akan menjadi polisi yang bold. Bila saya cakap bold ini, tengah perkara yang kita boleh ambil anjakan yang sedikit, right? Bit by bit, yang sedikit demi sedikit untuk kita sampai ke end destination. Tetapi ada sesetengah perkara yang kita perlu take that leapfrog bold statement and kind of push across out there. So that semua orang perlu adjust. Dia sama perspektif macam kita hidup dalam COVID ni sekarang. COVID ni kalau dia jadi policy lah, kan? Kerajaan inject COVID kerana nak accelerate digital. Semua orang terus accelerate digital, kan? So kalau kita ambil COVID tu sebagai contoh satu dasar, satu ni yang bold di mana dunia dan ekosistem tidak ada pilihan lain dan terpaksa adopt dan adapt. Dan that's how we're going to look at addressing this in the fastest way possible. Dan itulah di mana kombinasi antara polisi dan pihak swasta penting. Okey. Yeah? And it's not for government atau pihak kerajaan untuk mengadakan platform cashless sendiri. Okay. Dan adakan satu inisiatif ini. Sebab dia akan melambatkan perjalanan dan dari segi agility tidak ada. Okey, Ashran, kita kembali sedikit kepada perbincangan tadi Ashran ya. Sementara kita menunggu ucapan daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamed sebentar saja lagi di pelancaran My Digital Blueprint Ekonomi Digital Malaysia. Ashran menyebut berkenaan dengan minda digital kerajaan untuk majlis digital tersebut memastikan kepantasannya. Mungkin Ashran ingin komen berkenaan dengan minda digital yang bagaimana? Perlukah dibawa orang baru, perlukah dibawa orang yang lebih segar masuk? Most definitely ya. Kita ni semua manusia biasa. Dan bila kita ada di dalam skop comfort zone kita, kita boleh cakap kita nak buat pembaruan, kita nak buat dan sebagainya, tetapi ia susah sebagai insan biasa. Dan kadang-kadang kita perlu injection daripada luar untuk memberi perspektif yang berbeza. Bukan kita tak tahu, tetapi that just last final push with regards to this. Saya ingin cadangkan juga dari segi struktur majlis ini. Kalau kadang-kadang dalam kerajaan pihak pembangkang selalu kata ada shadow cabinet, kan? Saya mungkin nak ketengahkan di sini, patut ada shadow council yang diterajui oleh pihak swasta yang akan kena dengan enam pilar yang telah diketengahkan di sini, dan grup-grup ini mempunyai saluran terus kepada kementerian-kementerian yang anchor inisiatif-inisiatif yang telah diketengahkan dalam My Digital dengan satu goal, untuk memberi idea-idea yang bold dan berbeza. Dan kerana ada platform council itu di mana Perdana Menteri ada, pelaksanaan ataupun proses untuk melihat sama ada idea bold ini dapat dilaksanakan tidak atau dapat diketengahkan ke tidak, boleh menjadi lebih pantas. Kalau tidak, dalam sistem kerajaan, idea yang bold ni adalah paling last nak tengok
sebab semua orang seriau kerja di mereka. Kalau nak idea bold, saya lihat platform digital, My Digital ini menjadi platform untuk mengenengahkan idea-idea yang lebih bold dan bernas. Kerana proses untuk melaksanakan boleh menjadi lebih pantas. Ashraf, kita terus bersama dengan ucapan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamad untuk pelancaran My Digital tersebut. Sebentar lagi ucapan Perdana Menteri. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan serta rakyat Malaysia yang saya kasih, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang mulia ini kita dapat bersama dalam majlis pelancaran My Digital dan rangka tindakan ataupun blueprint ekonomi digital Malaysia secara maya yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Kehadiran Yang Amat Perdana Menteri membuktikan komitmen Tan Sri dalam membangunkan agenda pendigitalan negara sebagai pemangkin yang amat penting bagi memacu pembangunan sosio-ekonomi negara. Dalam beberapa hari ini, Yang Amat Perdana Menteri telah melancarkan 4 inisiatif besar bermula dengan rangka tindakan perpaduan negara 2021 pada Isnin diikuti dengan buku panduan imunisasi COVID-19 kebangsaan, Didik TV dan hari ini My Digital dan rangka tindakan ekonomi digital Malaysia. Ketiga-tiga inisiatif yang diumumkan ini ada kaitan dengan ekonomi digital. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, usaha kerajaan membangunkan ekonomi negara berasaskan penguasaan teknologi bukanlah perkara baharu. Pelaksanaan ekonomi digital di negara kita sudah pun bermula semenjak pelaksanaan koridor raya multimedia ataupun multimedia super koridor pada tahun 1996. Penubuhan MSC merupakan langkah pertama ke arah pendigitalan. Pada tahun tersebut, diperkenalkan 7 program utama atau flagship untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju pada tahun 2020. Penekanan kepada teknologi dan digitalisasi telah meningkatkan sumbangan ekonomi digital kepada keluaran dalam negara kasar KDNK daripada 13% pada tahun 2010 kepada 19.1% pada tahun 2019. Di samping itu, peningkatan yang ketara dapat dilihat dalam penggunaan internet oleh individu iaitu daripada kadar 57% pada tahun 2013 kepada 84.2% pada tahun 2019. Prestasi Malaysia dalam indeks global yang utama mencerminkan kebersamaan dasar negara dalam membangunkan ekonomi digital ini bila Malaysia berada pada tangga ketiga dalam Inclusive Internet Index 2020. Walau bagaimanapun, kita masih berhadapan dengan beberapa cabaran yang perlu ditangani segera bagi memastikan matlamat untuk mengurangkan jurang digital dapat dicapai. Antaranya termasuklah kualiti dan liputan perkhidmatan jalur lebar yang rendah, penyediaan infrastruktur digital yang belum menyeluruh, tenaga kerja berkemahiran digital yang masih tidak mencukupi. Pandemik COVID-19 telah mendorong kita, pihak kerajaan, swasta dan masyarakat meningkatkan usaha menguasai teknologi digital. Antara trend yang semakin mendapat tempat dalam kalangan rakyat adalah penggunaan perkhidmatan pekerja gig dan peningkatan permintaan tenaga kerja berkemahiran digital. Kerajaan sedar betapa pentingnya diperkenalkan dasar khusus bagi memanfaatkan peluang daripada ekonomi digital. Dalam hubungan ini, unit perancang ekonomi telah diberi mandat untuk mengubah rangka tindakan ekonomi digital Malaysia. Rangka tindakan ini mengambil kira pandangan dan input pelbagai pihak berkepentingan termasuk rakyat jelata, industri dan agensi kerajaan. Ini bagi memastikan rangka tindakan ini adalah komprehensif. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, Yang Amat Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia, dan Yang Amat Saudara Khairi Jamaluddin, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yang terlibat sama menyediakan rangka tindakan ini. Saudara-saudari yang saya kasih sekalian, rangka tindakan ekonomi digital Malaysia menggariskan tindakan yang akan dilaksanakan sehingga tahun 2030. Ia menetapkan visi untuk negara menjadi peneraju serantau dalam ekonomi digital dan mencapai pembangunan sosioekonomi yang inklusif, bertanggungjawab dan mampan. Rangka tindakan ini mengandungi 3 objektif utama iaitu pertama, menggalakkan pemain industri menjadi pencipta dan pengguna model perniagaan yang inovatif. Kedua, melahirkan modal insan yang berupaya untuk berdaya saing. Dan ketiga, memupuk ekosistem bersepadu yang akan bolehkan masyarakat mengambil bahagian dalam ekonomi digital. 6 teras strategik telah dikenal pasti iaitu pertama, memacu transformasi digital di sektor awam. Kedua, meningkatkan daya saing ekonomi melalui digitalisasi. Ketiga, membangunkan infrastruktur digital. Keempat, membangunkan tenaga kerja.
berkemahiran digital. Kelima, mewujudkan masyarakat digital yang inklusif. Dan keenam, mewujudkan persekitaran digital yang terjamin dan beretika. Pelaksanaan rangka tindakan ini dibahagikan kepada 3 fasa, iaitu fasa pertama, mengukuhkan asas penggunaan digital bermula tahun ini sehingga tahun depan. Fasa kedua, 2023 hingga 2025, memacu transformasi digital yang inklusif. Dan fasa ketiga, dari tahun 2026 sehingga 2030, akan menjadikan negara sebagai peneraju serantau dalam bidang kandungan digital dan keselamatan cyber. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, sebagai rakyat, kita harus bersiap sedia menghadapi gelombang dunia digital dengan penuh bertanggungjawab tatkala merebut manfaat teknologi. Kerajaan amat menyedari kesukaran yang dihadapi oleh anak-anak termasuk ibu bapa dalam menghadapi pembelajaran dalam talian. Dengan itu, inisiatif My Device akan berkenal untuk memastikan semua pelajar di Malaysia mendapat akses kepada peranti digital bagi tujuan pembelajaran menjelang tahun 2025. Inisiatif ini akan dilaksanakan melalui kerjasama antara kerajaan, swasta dan rakyat. Data percuma akan diberikan kepada pelajar dari kumpulan yang mudah terjejas. Menjelang tahun 2030, Malaysia disasarkan untuk menjadi peneraju serantau dalam ekonomi digital. Sasaran ini amat bertepatan dengan kekuatan Malaysia yang terdiri daripada pelbagai latar belakang, budaya dan berbilang bahasa serta tenaga kerja yang mudah menyesuaikan diri dengan perubahan. Dalam menjayakan visi ini, tumpuan akan diberikan untuk mewujudkan perniagaan yang celik digital serta berjaya mengendalikan perkhidmatan dari peringkat awal ke akhir dan memacu inovasi yang berupaya untuk mengubah industri. Perniagaan akan dapat memanfaatkan pasaran yang lebih meluas melalui pendigitalan selain meningkatkan daya saing. Dalam sektor kerajaan, kita amat komited untuk melaksanakan pendigitalan dengan meningkatkan lebih banyak perkhidmatan dari peringkat awal sehingga ke akhir. Perkhidmatan ini akan membolehkan rakyat berurusan dengan pejabat kerajaan tanpa perlu hadir secara fizikal. Misalnya perkhidmatan di kaunter untuk membayar bil utiliti, cukai jalan dan sebagainya. Penambahbaikan ini bukan hanya memudahkan rakyat berurusan dengan agensi kerajaan tetapi juga dapat meningkatkan penyampaian perkhidmatan awam serta ketulusan dan integriti penjawat awam. Saudara-saudari yang saya kasih sekalian, pada November tahun 2020, kerajaan telah mewujudkan Majlis Ekonomi Digital dan 4 IR negara untuk menerajui ke semua inisiatif pendigitalan negara yang dipromosikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Majlis ini dianggoti oleh Menteri, Wakil Industri, Ahli Akademik dan Pertubuhan Masyarakat Sivil. Majlis ini juga terdiri daripada 6 kluster, iaitu pertama, bakat digital yang dipromosikan oleh Yang Amat Menteri Sumber Manusia. Kedua, infrastruktur digital dan data dipromosikan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia. Ketiga, teknologi baru muncul dipromosikan oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Keempat, kluster ekonomi dipromosikan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan, Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Kelima, kluster masyarakat dipromosikan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dan keenam, kluster kerajaan dipromosikan oleh Ketua Setiausaha Negara. Unit Perancang Ekonomi adalah penyelaras keseluruhan yang berperanan sebagai urustia Majlis Ekonomi Digital dan 4 IR negara. Ia menjalankan 3 fungsi strategik, iaitu menguruskan perubahan, memantau kemajuan dan menilai prestasi inisiatif-inisiatif yang akan dilaksanakan. Yang Amat Tan Sri, tuan-tuan dan puan sekalian, antara hasrat kita menjelang tahun 2025 ialah semua pelajar mendapat akses kepada pembelajaran dalam talian, 80% perkhidmatan kerajaan dalam talian daripada peringkat awal ke akhir. Semua kementerian dan agensi menyediakan kemudahan pembayaran tanpa tunai dan perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang menjadi tulang belakang ekonomi Malaysia akan menikmati peluang yang lebih besar untuk membangun dan berkembang pada peringkat domestik, serantau, bahkan global melalui pulangan daripada pendigitalan. Menjelang tahun 2030, Malaysia berhasrat menjadi peneraju serantau ekonomi digital. My Digital yang akan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar lagi adalah satu agenda besar negara yang akan memayungi pelbagai usaha serta inisiatif kerajaan dalam mentransformasi Malaysia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi berasaskan teknologi dan pendigitalan. Bagi pihak unit perancang ekonomi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan menjayakan penggubalan rangka tindakan ekonomi digital Malaysia ini. Sekali lagi terima kasih Yang Amat Perdana Menteri atas komitmen yang tidak berbelah bagi
dalam menyokong pelaksanaan dasar ini serta sudi melancarkan My Digital dan rangka tindakan ekonomi digital Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri. Itulah dia gambaran tentang inisiatif baru dalam perjalanan Malaysia menuju ke arah hadapan digital yang akan dilancarkan pada hari ini. Para hadirin sekalian, tibalah kita ke kemuncak acara. Saya dengan sukacitanya menjemput Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia, untuk menyampaikan ucapan seterusnya melancarkan My Digital dan rangka tindakan ekonomi digital Malaysia. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Tan Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Berhormat Menteri-Menteri Kanan, Yang Amat Berhormat Menteri-Menteri Besar, Ketua-Ketua Menteri, Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa bin Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Yang Berhormat Menteri-Menteri, Yang berbahagia Tan Sri Muhammad Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara, Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian, Ketua-Ketua Jabatan, para hadirin yang dihormati sekalian. Apa khabar semua? Saya doakan saudara dan saudari sihat walafiat insya-Allah. Terlebih dahulu saya merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama hadir secara maya di majlis pelancaran My Digital dan rangka tindakan yakni Blueprint Ekonomi Digital Malaysia pada pagi yang mulia ini. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, gelombang digital terus membadai masyarakat sejagat, mencapai skala yang tidak pernah tercapai sebelum ini dan telah merubah sama sekali gaya hidup masyarakat terbanyak di seluruh pelosok dunia. Jika kita menoleh ke belakang hanya 5 tahun yang lalu, sudah begitu banyak perubahan yang dapat kita lihat dari pelbagai aspek. Sama ada dari segi cara kita berinteraksi antara satu sama lain, cara kita belajar, berurus niaga, malah cara kita memantau kesihatan diri pun, semuanya jauh berbeza dan berubah dengan sentuhan teknologi. Teknologi termaju seperti kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence AI, internet benda ataupun internet of things IoT, analytics data raya atau big data analytics serta blok rantai ataupun blockchain. Semuanya mahu tidak mahu telah mengubah corak ekonomi dunia dan cara hidup masyarakat moden. Peranan teknologi digital ini terselah lebih lagi semenjak setahun lalu apabila pandemik COVID-19 telah memberi cabaran getir kepada semua negara untuk meneruskan kehidupan seperti biasa. It has never been clearer that technology is a convenient tool for advancement in the best of times and an essential tool of survival during the most challenging of crisis. Penguasaan teknologi digital ini juga merupakan kunci untuk negara mengatasi batasan produktiviti dan sekaligus menaik taraf ekonomi Malaysia. Keupayaan untuk merebut peluang yang muncul daripada teknologi dan model perniagaan inovatif akan memainkan peranan penting dalam memacu enjin baharu pertumbuhan ekonomi negara. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, inisiatif My Digital ini berhasrat untuk memperkasakan setiap rakyat Malaysia, dari Perlis sampailah ke Sabah, untuk memperbaiki kehidupan mereka dalam setiap aspek.
Antaranya, ia merangkumi idea dan pelan untuk meningkatkan literasi digital, mewujudkan pekerjaan berpendapatan tinggi, menjadikan urusan perbankan dan keuangan dan lebih mudah dan teratur, memberikan akses pendidikan secara maya kepada anak-anak kita serta membawa perubahan perubatan ke pekan terpencil. Ia juga merupakan suatu pelan hala tuju transformasi digital yang mampu mengupayakan sektor perniagaan untuk bersaing di pentas global dengan memantapkan kelancaran dan kecekapan operasi mereka. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, sebagai kerajaan yang prihatin dan responsif terhadap cabaran ini, maka pada hari ini saya berbesar hati ingin mengumumkan inisiatif My Digital yang merangkumi rangka tindakan yakni Blueprint Ekonomi Digital Malaysia. Inisiatif ini merupakan pelengkap kepada dasar pembangunan negara seperti Rancangan Malaysia ke-12, RM ke-12 dan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 WKB 2030. My Digital menetapkan gabungan inisiatif dan sasaran merentasi 3 fasa pelaksanaan hingga tahun 2030. Dan menjelang tahun 2025, ekonomi digital dijangka akan menyumbang 22.6% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara. Pada masa yang sama, pelan ini juga menyasarkan untuk membuka 500,000 peluang pekerjaan dalam ekonomi digital. Sementara itu, kerajaan juga akan menggalakkan sebanyak 875,000 perusahaan mikro, kecil dan sederhana menerusi guna e-dagang. Selain itu, inisiatif-inisiatif di bawah naungan My Digital ini juga dapat memangkinkan 5,000 syarikat peringkat permulaan ataupun startups dalam masa 5 tahun yang akan datang. Inisiatif ini juga akan menjadi titik tolak untuk menarik pelaburan baru dalam sektor digital sebanyak 70 bilion ringgit dari dalam dan luar negeri. Seterusnya, kerajaan juga menyasarkan tahap produktiviti sektor ekonomi meningkat 30% lebih tinggi berbanding hari ini menjelang tahun 2030. Bagi sektor awam pula, semua agensi akan menyediakan kemudahan transaksi tanpa tunai sebagai pilihan utama menjelang tahun 2022. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, untuk merancangkan inovasi dan mewujudkan sebuah ekosistem digital yang berkesan, 4 jenis pasarana digital penting di bawah My Digital ini perlu dibina terlebih dahulu. Usaha pembinaan ini akan dilakukan menerusi pendekatan usaha kerajaan dan swasta, di mana sektor swasta berkongsi menyumbangkan dana modal dan kemahiran. Pertamanya, sejumlah 21 bilion ringgit akan dilabur sepanjang 5 tahun melalui projek Jalinan Digital Negara yakni Jendela untuk memantapkan kesaling hubungan atau konektiviti sedia ada. Rangkaian gentian optik talian tetap ini akan meliputi hampir 100% kawasan berpenduduk secara berperingkat daripada 7.5 juta premis di hujung tahun 2022 kepada 9 juta premis menjelang penghujung tahun 2025. Bersandarkan rangkaian gentian optik yang lebih luas ini, negara akan lebih bersedia untuk beralih
ke teknologi rangkaian selular generasi kelima atau Fifth Generation Cellular Networking Technology, 5G, 5G dalam masa yang terdekat. Keduanya sejumlah 1.6 bilion ringgit akan dilaporkan oleh beberapa syarikat telekomunikasi untuk memantapkan sambungan ke jaringan kabel dasar laut antarabangsa sehingga tahun 2023. Ini akan membuka ruang untuk pemindahan data antarabangsa yang lebih cepat dan stabil dan sekaligus menurunkan kos internet kepada pengguna di Malaysia. Ketiga, sejumlah 15 bilion ringgit akan dilaburkan sepanjang 10 tahun untuk pelaksanaan 5G ke seluruh negara. Dan ini akan mewujudkan lebih kurang 105,000 peluang pekerjaan. Usaha ini akan dilaksanakan melalui sebuah entiti khusus ataupun special purpose vehicle di bawah kerajaan Malaysia. Entiti ini seterusnya akan diberikan spektrum yang bersesuaian untuk memiliki, melaksana dan menguruskan infrastruktur 5G ini. InsyaAllah, semua syarikat telekomunikasi berlesen akan mendapat akses infrastruktur yang sama rata dalam memasarkan penghematan 5G kepada pelanggan mereka. Perkongsian kos infrastruktur ini membolehkan syarikat telekomunikasi menjana pulangan lebih tinggi dan seterusnya dapat memberikan khidmat 5G yang lebih baik dan murah kepada pengguna. Dan keadaan ini akan melonjakkan penggunaan 5G dan meningkatkan keupayaan ekonomi dalam mencetuskan lebih banyak inovasi produk dan perkhidmatan. Maka menjelang hujung tahun ini, teknologi 5G akan mula dinikmati oleh rakyat secara berperingkat. Dan dengan ini, Malaysia akan menjadi salah satu negara pertama di rantau ini yang membina ekosistem 5G menggunakan internet dan perkhidmatan awan dalam masa sebenar ataupun real time untuk membolehkan maklumat dikongsi serta-merta. Bayangkanlah, teknologi 5G ini merupakan satu game changer kerana akan wujud lebih banyak perkhidmatan pintar yang membawa kesan langsung kepada kesejahteraan rakyat. Hal inilah kerana 5G bukan sahaja sekadar menjanjikan capaian internet yang lebih laju, tetapi lebih penting dari itu ialah ia memungkinkan pelbagai aplikasi penting berada dalam genggaman pengguna, termasuk aplikasi-aplikasi pemantauan kesihatan bagi pesakit-pesakit kronik, bantuan kecemasan pintar dan aplikasi-aplikasi khas bagi warga emas yang tinggal bersendirian. Keempat, antara 12 bilion ringgit sehingga 15 bilion ringgit akan dilaburkan oleh syarikat-syarikat Cloud Service Provider, CSP, atau penyedia perkhidmatan awan dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Di sini saya dengan sukacitanya ingin mengumumkan bahawa kerajaan setakat ini telah memberikan kebenaran bersyarat kepada 4 syarikat CSP, iaitu Microsoft, Google, Amazon serta Telekom Malaysia untuk membina dan menguruskan pusat data berskala hyper ataupun hyperscale dalam perkhidmatan cloud services ini. Pusat data yang berskala hyper ini serta perkhidmatan awan hybrid ataupun hybrid cloud services juga akan diwujudkan untuk menambah ruang penyimpanan data, mengurangkan kos operasi dan meningkatkan kecekapan analisis. Di samping itu, kerajaan juga telah mencadangkan untuk melantik 3 syarikat ICT tempatan sebagai Managed Service
Provider MSP bagi bekerjasama dengan CSP ini untuk menguruskan perkhidmatan CSP kepada agensi sektor awam seiring dengan hasrat untuk memperkasakan keupayaan syarikat tempatan. Syarikat tersebut adalah Infrasys Solution Sdn Bhd, Pestariang Sistem Sdn Bhd dan Cloud Connect Sdn Bhd. Sebagai langkah untuk memperkasakan perkhidmatan pengkomputeran awan sektor awam, kerajaan melalui strategi Cloud First telah menyasarkan migrasi 80% data awam ke sistem awan hybrid ini menjelang akhir 2020. Selain pengumpulan dan juga pengurusan data secara lebih berkesan dan lancar, strategi ini dapat mengurangkan kos kerajaan dalam pengurusan teknologi maklumat dalam jangka panjang. Perkhidmatan cloud juga akan membolehkan aplikasi big data, AI, IoT dan lain-lain digunakan untuk memantapkan perkhidmatan kerajaan. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, pembinaan infrastruktur digital ini merupakan tulang belakang dalam membentuk sebuah ekosistem digital yang mampan. Ekosistem ini pula merupakan enjin utama dalam pertumbuhan ekonomi yang lestari. Dan kerajaan akan terus membantu pengukuhan ekosistem baru ini dengan beberapa cara, termasuk satu, dengan memupuk Persekitaran Pengawal Salian yang mendukung penggunaan digital sambil melindungi privasi warga negara. Dua, dengan mentadbir sumber data awam supaya boleh dimanfaatkan bersama oleh organisasi awam dan swasta. Dan tiga, dengan memudahkan evolusi pasaran buruh dalam industri yang kemungkinan terganggu oleh otomasi dan teknologi digital. Oleh itu, kita akan memastikan syarikat-syarikat digital yang terbabit dengan kerajaan berusaha gigih untuk membantu rakyat Malaysia meningkatkan kemahiran digital. Syarikat-syarikat ini antaranya juga akan menjalin kerjasama dengan universiti-universiti tempatan bagi mewujudkan fakulti Artificial Intelligence dan sebagainya, serta bekerjasama dengan kerajaan untuk melaksanakan program peningkatan kemahiran pekerja secara amnya. Keselamatan cyber dan data pastinya merupakan antara tumpuan utama kerajaan dalam merealisasikan visi negara berteknologi digital. Data rakyat akan dikendalikan dengan penuh khidmat berdasarkan piawaian keselamatan yang ditetapkan oleh kerajaan melalui agensi pelaksana iaitu Agensi Keselamatan Cyber Negara (NACSA). Dan di sini saya ingin memberi jaminan bahawa kerajaan amat komited dalam memantau keselamatan sistem pengurusan data ini untuk mengelakkan sebarang ancaman cyber di masa hadapan. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, ingin saya tekankan bahawa inisiatif My Digital melalui rangka tindakan yakni Blueprint Ekonomi Digital mengandungi plan pendekatan senegara atau Whole of Nation Approach. Dalam menghadapi kemunculan ekosistem digital masa depan, semua pihak berkepentingan perlu mengadaptasi secepat mungkin dalam menghadapi cabaran sebuah negara yang terhubung atau a connected nation. Akhir kata, saya berharap semua rakyat Malaysia dapat memanfaatkan teknologi digital ini sepenuhnya dan cekal mendepani peralihan ke ekonomi digital. Walaupun sektor awam dan swasta mungkin memainkan peranan yang berbeza, tetapi kita harus tetap senada dan sehaluan. Saya yakin kerangka dasar yang merangkumi pembentukan infrastruktur, memperjelaskan kawal selia serta pemudah cara pembentukan ekosistem akan dapat memberi negara,
hal tuju yang diperlukan untuk merealisasikan visi digital ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini melancarkan inisiatif My Digital dan rangka tindakan Blueprint Ekonomi Digital Malaysia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dapat memberi My Digital, satu visi menuju ke arah Malaysia Digital. Rangka tindakan ekonomi digital Malaysia bermatlamat membangunkan sosial ekonomi yang inklusif, bertanggungjawab dan mampan selari dengan wawasan kemakmuran bersama 2030. Dari segi infrastruktur, Malaysia mempunyai 95.3% liputan jalur lebar. Nilai pasaran e-dagang di Malaysia telah mencapai jumlah 16 bilion ringgit pada tahun 2019. Beberapa perusahaan mikro, kecil dan sederhana berjaya meraih manfaat melalui e-dagang. Ini merupakan hasil daripada pelbagai inisiatif dan program kerajaan. Seiring dengan kemajuan teknologi, inisiatif Jendela diperkenalkan. Teknologi 5G akan meningkatkan kualiti sambungan dan capaian untuk semua, antaranya pembelajaran dalam talian. Bagi pelajar yang akan memasuki alam pekerjaan, pengetahuan dan kemahiran digital akan membantu mereka berjaya dalam ekonomi yang baru ini. Hasilnya, ekonomi digital yang semakin rancak akan mewujudkan lebih peluang pekerjaan dan juga kerjaya baru. Perniagaan akan berkembang. Internet benda (IoT) mendorong perniagaan menjadi lebih inovatif dan produktif. Data raya, blok rantai dan kecerdasan buatan AI adalah antara inovasi teknologi yang mula digunakan perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Perubahan paling ketara ialah peralihan kepada kerajaan digital yang lebih cekap dan berpaksikan rakyat. Penstoran awal memudahkan pencarian dan penyimpanan data yang terjamin dan selamat. Dalam jangka masa 5 hingga 10 tahun, matlamat My Digital adalah untuk membentuk Malaysia sebagai negara berpendapatan tinggi yang dipacu teknologi termaju. Rakyat akan menerima manfaat dari segi sosio-ekonomi dan kelestarian alam sekitar. My Digital merupakan permulaan ke arah Malaysia menjadi peneraju serantau dalam ekonomi digital. Marilah kita bersama-sama menjayakannya. Terima kasih Yang Amat Berhormat Tan Sri. Hadirin sekalian. Dan betul kembali anda masih bersama saya Riza Zulkafli dan ini adalah terkini yang kami bawakan khas susulan pelancaran My Digital Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan sebelum itu kita juga mendengar ucapan daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed. Dalam ucapan beliau, Datuk Seri Mustafa Mohamed menyatakan bahawa antara hasrat menjelang tahun 2025 adalah semua pelajar mendapat akses kepada pembelajaran dalam talian 80% perkhidmatan kerajaan dalam talian di peringkat awal ke akhir dan juga tentunya berkenaan dengan PKSM yang menjadi tulang belakang ekonomi Malaysia akan menikmati peluang yang lebih besar untuk membangun dan berkembang pada peringkat domestik. Perdana Menteri dalam ucapannya juga menyatakan bahawa inisiatif My Digital ini juga akan menjadi titik tolak untuk menarik pelaburan baru dalam sektor digital sebanyak 70 bilion ringgit dari dalam dan juga luar negeri. Dan kita akan bincangkan berkenaan dengan skop ini dari reaksi awal bersama dengan Ashran Datuk Ghazi, Ketua Pegawai Eksekutif Datel Asia Group dan juga dalam masa yang sama beliau juga merupakan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Magic.
Ashran pertama sekali melihat kepada sasaran dan juga plan digital ini yang bernilai 70 bilion ringgit, plan My Digital ini, kita melihat kepada pertama sekali sasaran memperkasakan setiap rakyat Malaysia dari Perlis ke Sabah untuk memperbaiki kehidupan mereka dalam setiap aspek, dan juga antara sasarannya adalah meningkatkan literasi digital, mewujudkan pekerjaan berpendapatan tinggi, menjadikan urusan perbankan dan kewangan lebih mudah, dan memberikan akses pendidikan secara maya kepada anak-anak. Reaksi Ashran kepada sasaran tersebut, ini tentunya adalah sasaran yang bersifat inklusif, Ashran rasa? Memang betul, sasaran ini adalah sasaran yang bersikap inklusif. Tapi pada pendapat saya juga ini ya, jadi pada pendapat saya bagus. Tapi apakah bezanya daripada perbincangan-perbincangan sebelum ini? Bagaimanakah kita nak merelaksasikan ini dengan sepantas-pantasnya? Itu saya tidak berapa dapat dari segi daripada apa yang telah diucapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi. Dan apa yang Ashran ingin lihat daripada segi pengucapan tadi yang mungkin tidak disebut oleh Perdana Menteri, mungkin Ashran rasa satu perkara dengan izinnya groundbreaking ataupun game changing dalam melihat kepada pelan madi ini? Itu soalan cepu emas. Saya memang dengar secara dengan penuh tumpuan tadi ya. Tapi kalau saya ambil perspektif saya dan kalau saya kenal rakan-rakan industri lain, the feeling of game changing saya rasa tidak begitu ketara. Dan apa dia Rizal? maaf Ashran, mungkin Ashran boleh tutup audio lain jika ada di situ? Tak ada. Okey, teruskan. Tak, saya sebutkan tadi di mana persoalan apakah game changer di dalam inisiatif My Digital ini. Pada pendapat saya, kalau kita lihat dari segi rakan-rakan juga, the feeling of game changing tidak begitu ketara. Ia lebih dilihat sebagai satu usaha consolidation of usaha-usaha yang telah dilaksanakan tadi. Dan seperti Rizal sebutkan tadi, dari segi aspek inclusivity dan sebagainya, perkara ini selalu diperkatakan. Saya faham memang perlu konsolidasi dalam usaha pendigitalan negara kita. Tetapi saya rasa apa yang rakyat di luar sana ataupun pihak-pihak industri tertanya-tanya, apakah sebenarnya perbezaan inisiatif ini dengan apa yang sedang dilaksanakan sekarang? Apa yang diketengahkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi, bagaimanakah ia akan untuk mereka, saya pernah dengar kata-kata ini, right? Apakah yang akan menjadi perbezaan yang diketengahkan hari ini untuk kita masa hadapan? Itu yang saya rasa kurang jelas. Kemungkinan besar aspek-aspek ini ada di dalam perbincangan-perbincangan yang lebih mendalam, tetapi secara amnya kerana apa yang diketengahkan oleh Perdana Menteri adalah very macro ya. Tetapi dari segi mengenengahkan kata kita akan buat ini, dan pendekatan yang berbezanya mungkin ada sedikit dari segi cloud first dan sebagainya and so forth, tetapi ia lebih kepada business as usual dan mungkin baik sikit. Saya sebutkan tadi, apabila kita hendak ke arah menjadi nadi serantau ini, saya tidak lihat that bold step di dalam inisiatif My Digital yang diketengahkan.
Bagaimana pula dengan pelaburan 70 bilion tersebut yang pertamanya untuk 21 bilion untuk jendela, kemudian 1.65 bilion untuk syarikat telekomunikasi untuk mantapkan sambungan jaringan kabel dasar laut antarabangsa sehingga tahun 2023 dan antara lain 15 bilion untuk pelaksanaan 5G ke seluruh negara. Adakah Ashran pernah mendengar ke semua ini sebelum ini dan juga adakah ini mungkin melengkapi apa yang telah didengari sebelum ini? Ya, dia sama daripada time saya kat Magic pun, selepas Magic pun, sebelum saya Magic pun, perbincangannya dan aspirasinya lebih kurang sama. Saya rasa apabila majlis ini mengadakan mesyuarat pada bulan 3 ni, saya difahamkan, perlu dikeluarkan selepas itu tu penjelasan yang lebih khusus di mana why we are going to be different moving forward. Apa yang kita akan laksanakan different, right? Because apa yang number-number dan pelaburan dan sasaran dan sebagainya adalah sasaran-sasaran yang kita biasa dengar. Dalam bajet pernah dengar sikit, dalam agensi laporan lain pun pernah dengar sedikit juga. That missing element yang saya sebutkan tadi itu masih kurang sedikit. Dan itu yang saya katakan tadi, it's no fault of the government or the current designers of this. We need a larger collective in order to make sure that we can take a different step untuk melonjakkan usaha My Digital ini. Kita perlu lebih berani dalam bold ya, saya kira dalam apa yang kita nak laksanakan dari segi pendekatan kita. Saya riau sikit bila dengar macam ada 3 MSP dengan beberapa CSP tadi. Kerana apa yang saya ketengahkan tadi sebelum pelancaran untuk openkan proses perlaksanaan perkhidmatan yang diperlukan. Kerana bila kita sudah ada anchor-anchor ini, what tends to happen is that it is dictated by the government in terms of apa yang perlu dilaksanakan. Whereas apa yang perlu didiktat oleh kerajaan adalah ini aspirasi saya hendak memberi impak sedemikian, bagaimana pihak swasta dengan perniagaan mereka sekini boleh menyahut cabaran itu. Dan saya dengarkan tadi, let the market forces, kerana pendekatan untuk menyampaikan perkhidmatan digital, there's no one way. Dan kalau kita ambil perkataan yang a very top down approach, right, it may not be the most efficient way. Dan walaupun yang amat berhormat Perdana Menteri berkatakan, dari segi kos kita mungkin dapat dikurangkan dalam jangka masa yang panjang, right, itu dari segi dollar value. Tetapi what happens dari segi agility? Kita semua sedar bahawa dalam dunia digital things change rapidly. Ya. Dan kalau kerajaan is anchoring in terms of apa yang perlu dilaksanakan, agility may not be there. Kepantasan untuk berubah, untuk memberi penyampaian perkhidmatan itu mungkin tidak akan tercapai. Okey, kita juga ada sebentar lagi bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Futurize Mahathir Aziz dan juga kita juga sebentar lagi ada bersama dengan Presiden Dewan Perdagangan Digital Malaysia Chris Daniel Wong. Mungkin untuk Ashran, soalan terakhir saya adalah berkenaan dengan menjelang tahun 2030 Malaysia berhasrat menjadi peneraju serantau ekonomi digital. Ini yang disampaikan oleh Tok Pa sebentar tadi. Ashran pergi ke negara-negara seperti Thailand, Filipina, Indonesia. Malah saya juga ada mengikuti Ashran ketika Ashran menjadi CEO Magic pada ketika itu di negara-negara ini. Apakah perkara yang groundbreaking, yang game changing yang mereka lakukan sehingga negara-negara ini mampu melahirkan syarikat seperti Tokopedia, Gojek? Apa yang ada di situ? Apakah kebijakan di situ? Adakah hanya populasi mereka besar? Jadi mereka boleh lancarkan syarikat unicorn bernilai berbilion dolar. Apa yang best practice yang Ashran lihat di situ? Adakah ia government driven, private sector driven? Apa yang Ashran lihat di situ? Kalau kita lihat negara-negara lain, ia lebih kepada private sector driven. Kalau saya jumpa dengan rakan-rakan dahulu di negara-negara lain, mereka envious dengan Malaysia ni.
kerana pihak kerajaan memberi satu sistem sokongan dan support yang begitu mendalam dan luas. Tetapi the balancing act antara sokong dan apa yang disokong is important. Sebab kalau sokong banyak sangat dengan cara sokongan itu tidak betul, kita tidak akan melahirkan mereka yang kompetitif. Whereas kalau belah negara-negara lain is driven by the private sector, mereka cuba convince government untuk membantu lebih dan kadang-kadang membuatkan Malaysia sebagai point of reference cara Malaysia membantu ekosistem dan sebagainya. Tetapi itulah, grass is always greener on the other side. Tetapi at the end of the day, apa yang diperlukan dari segi policy dan sebagainya is a little bit more of openness and letting the market dictates. Walaupun benda itu government service delivery, bagaimana kita boleh openkan dan sebab itu saya sasarkan pemikiran Minda sebagai government as a platform. So bila government as a platform, government tak dictate kalau kita nak buat pendidikan jarak jauh, kita kena buat macam ni. Kita kena platform macam ni. Government doesn't dictate. Bila government berfikir sebagai platform, government kata ini adalah landasannya, right? Market forces, please go and provide the best education service offering that you can. Dan pihak kerajaan pula memberi insentif dari segi mereka yang menerima. Dan pihak yang menerima boleh pilih servis yang paling sesuai dan yang paling bagus. So that keeps that cycle going as opposed to complacency. Okey, Ashran, terima kasih kerana bersama kami membincangkan berkenaan dengan pelancaran My Digital sebentar tadi oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita akan terus bersama dengan Ashran dalam hari-hari minggu-minggu akan datang untuk membincangkan lagi perincian pelancaran tersebut. Terima kasih Ashran, Datuk Ghazi, Ketua Pegawai Eksekutif Datel Asia Group dan juga beliau sebelum ini merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Magic. Dan kita seterusnya beralih kepada Ketua Pegawai Eksekutif CEO Futurize, Mahathir Aziz. Mahathir, soalan yang sama saya ingin tujukan kepada Mahathir, iaitu pandangan Mahathir berkenaan dengan 6 trust strategik daripada ucapan Tok Pa dan juga apakah reaksi Mahathir kepada 6 trust strategik tersebut dan sasaran Perdana Menteri itu, iaitu untuk memastikan bahawa setiap rakyat Malaysia dari Perlis ke Sabah untuk memperbaiki kehidupan mereka dalam setiap aspek, meningkatkan literasi digital, mewujudkan pekerjaan berpendapatan tinggi, memudahkan urusan perbankan dan kewangan. Ashran Ghazi kata ini bukanlah perkara baru. Adakah Mahathir lihat ini adalah perkara yang menarik, game changing? Terima kasih Riza, boleh dengar Boleh. Okey, dari segi trust yang ada, yang ke-66 trust tu, saya rasa seperti saya maybe ulang balik apa Cik Ashran cakap sebentar tadi, ini bukanlah perkara baru. In fact, Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa pun cakap benda yang sama. Jadi masalah selama ini is yang saya nampak secepat sekilas pandang tu is akta, peraturan, polisi yang itu yang the underlying issues yang kita perhatikan rata-ratanya di mana bila kita berinteraksi dengan kerajaan dan juga bila industri akan membawa idea-idea baru atau konsep-konsep baru untuk kerajaan dan diketengahkan di sini. Masalah itu bukanlah dari segi masalah kerajaan, tetapi ini adalah masalah legasi yang kita bawa daripada dulu. Peraturan yang dulu kita adakan yang patutnya dilihat dan ditimbang semula untuk disesuaikan dengan keadaan sekarang, untuk disesuaikan untuk ekonomi sekarang, untuk teknologi sekarang dan juga inovasi-inovasi yang baru. Saya mungkin lebih berat kepada itu sebab saya tengok dari segi polisi, satu komen yang saya nampak yang ketara adalah pembelian ataupun procurement kepada barang-barang buatan daripada Malaysia, daripada syarikat-syarikat PKS, syarikat-syarikat teknologi IT yang kecil-kecilan di Malaysia, di mana saya rasa mereka patut diberi peluang. Jadi
walaupun saya teruja dengan inclusivity as one of the 6 trust, tapi kita rasa benda tu harus ditekankan juga dalam masa kita membeli ataupun mengguna pakai sistem peralatan dan juga barangan yang kita perolehi untuk mendigitalkan negara. Dari segi trust-trust yang lain, infrastruktur, competitiveness, dari segi modal insan, yang itu kita memang dah ada. Dari segi inisiatif dan program-program di kementerian-kementerian dan juga di agensi-agensi kerajaan yang lain. Jadi masalah yang kita nampak daripada situ is di mana masalah kedua yang saya rasa perlu ditambah, kalau boleh ditekankan juga dalam kita mengexecute, menjalankan rangka tindakan ekonomi digital Malaysia ini, adalah di mana agensi-agensi kerajaan mempunyai pengkhususan yang ada yang kecil, ada yang besar, ada yang cover macam-macam benda. Yang ini yang menjadikan masalah kepada industri juga. Bila kita mula untuk berkecimpung dalam membawa benda-benda ini ke arah pendigitalan. Di sini kalau boleh kita bekerja rapat. Mahathir, mungkin saya boleh ke Mahathir di situ, Mahathir. Ya. Kita juga ada Chris Daniel Wong sebentar saja lagi. Kita akan bersama dengan Chris sebentar saja lagi. Namun saya ingin Mahathir mungkin jelaskan, adakah perkara yang mungkin Mahathir lihat menarik dalam pembentangan ataupun pelancaran dan ucapan daripada Perdana Menteri tadi? Apakah yang Mahathir lihat mungkin Mahathir tertarik dan juga ingin teroka dengan lebih mendalam lagi? Jadi dari segi yang isu tadi yang menarik kepada Futurize dan juga kepada saya is itulah peluang untuk agensi seperti Futurize untuk industri dan juga kerajaan untuk membolehkan polisi, akta, garis panduan ditubuhkan. Dan kita telah membuat perkara yang sama sebelum ini dengan drone dan selepas itu dengan mobile childcare services ataupun pendigitalan childcare service untuk penjagaan kanak-kanak. Jadi yang ini telah kita jalankan pada tahun lepas dan kita telah melihat betapa intervention itu telah membuka peluang kepada syarikat-syarikat baru yang nanti Cik Ashran pun ada mention a few of the companies dekat situ. Jadi kita nampak ada lagi benda-benda lain yang sekarang ni tersangkut di situ. Rantai blockchain yang mana yang Muhammad Perdana Menteri mention tadi. Yang itu perlu pihak kerajaan, pihak regulator untuk melihat semula bagaimana kita mengadaptasi teknologi itu ke dalam ni. Jadi the game changer part of the speech in this economy blueprint is good dari segi teknologi, tapi the game changing has to happen at policy, the game changing has to happen at agency level and ministry level to look at existing mandates and tengok bagaimana kita akan implement this blueprint. Okey. Terima kasih Mahathir Aziz, Ketua Pegawai Eksekutif Futurize, membincangkan berkenaan dengan pelancaran My Digital, rangka kerja ataupun rangka tindakan ekonomi digital Malaysia. Seterusnya kita ingin beralih kepada Presiden Dewan Perdagangan Digital Malaysia, Chris Daniel Wong, dan tentunya kita memberi reaksi ini kepada ucapan oleh dua pemimpin, Datuk Seri Mustafa Mohamed, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Ekonomi, dan juga Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebentar tadi saya baru saja menerima dokumen rangka tindakan Blueprint Ekonomi Digital Malaysia yang setebal sekitar 104 muka surat yang masih lagi belum kami teliti. Jadi kami membuat perbincangan ini berdasarkan ucapan Perdana Menteri tadi. Chris melihat ada perkara yang menarik dan juga perkara baru untuk perniagaan, untuk PKS. Contohnya Perdana Menteri ada menyebut berkenaan dengan memperkasakan PKS, mewujudkan lebih banyak lagi pekerjaan berkualiti, memastikan akses yang lebih saksama kepada semua pihak di serata Malaysia. Bagaimana Chris melihat kepada pelancaran My Digital ini? Kami menyambut baik perutusan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Ekonomi. Kalau kita menyebut tentang menyediakan peluang pekerjaan
kepada rakyat Malaysia terutamanya dalam bidang digital, kita kena faham kita berada di peralihan generasi. Generasi yang sedia ada sekarang ni boleh kita katakan kurang rata-ratanya lah, kebanyakannya kurang celik IT. Terutamanya di dalam sektor-sektor yang memerlukan skill yang amat tinggi seperti data scientist, seperti data specialist, network specialist dan sebagainya. Jadi kita melihat kerajaan harus menekankan banyak kepada latihan perindustrian 6 bulan ataupun setahun dan sebagainya. Bila kita sebut mengenai latihan kepada warga kerja, itu yang saya sebut tu peralihan generasi. Kerana ia memerlukan lebih kurang sedekat untuk melatih orang kata warga kerja muda yang sedia ada supaya mereka boleh orang kata berdaya saing di dalam masa terdekat ni, dalam masa yang akan sampai. Tetapi dalam masa terdekat ni, warga kerja yang kita ada sekarang ni mungkin tidak boleh berdaya saing kerana skill yang mereka ada tu tidak mampu. Jadi kita nampak ada peralihan generasi tersebut. Kalau kita berbalik pada tahun 70-an dan 80-an, kita nampakkan bahawa sukatan pelajaran di universiti tempatan kita banyak mementingkan kepada industri orang kata industri pembuatan, manufacturing. Jadi pada tahun 80-an dan 90-an kita nampak orang kata ramai warga kerja yang dididik oleh universiti kita adalah di dalam jurusan tersebut. Jadi kita ada generation gap di sini. Bagi memacu pendigitalisasi negara kita, kita kena orang kata bridge the gap. Itu yang saya nampak. Dan Chris, kita bercakap berkenaan dengan bridge the gap. Kerajaan ada mengumumkan pelbagai dana untuk memastikan infrastruktur tersebut bagus, infrastruktur tersebut dapat ditingkatkan kepada capaian lebih pantas, contohnya untuk 5G, untuk pastikan keterangkuman dan juga akses dari segi telekomunikasi yang lebih baik dan juga jaringan internet yang lebih baik. Adakah Chris melihat apabila kita bercakap tentang latihan, pengisian itu juga penting, silibus itu, mata pelajaran tersebut ditambah baikkan untuk memastikan bahawa rakyat bersedia untuk masa hadapan? Adakah Chris melihat pengisian tersebut diperlukan juga, sangat penting? Itu saya amat setuju sekali. Pengisian itu amat penting. Kita lihat sukatan pelajaran sekarang ataupun sukatan latihan industri yang dijalankan oleh agensi kerajaan berkaitan, terutamanya seperti HRDF, terutamanya seperti di MDAT dan sebagainya. Kita nampak bahawa masih tidak lagi memenuhi keperluan industri. Saya bagi contoh. Kita kata kita nak menggembeleng pihak para PKS supaya mereka lebih orang kata adapt digitalization. Tetapi pada masa yang sama, apakah jenis, bukan infrastruktur. Infrastruktur is something that apa orang kata ni kita panggil benda yang kita nampak secara nyata. Tetapi kita tengok pada training, latihan pada majikan dan juga pekerja di sektor PKS. Apakah pengisian yang boleh membantu mereka? Kita sebut sekarang ni zaman MCO ataupun CMCO, kita lihat banyak orang berniaga secara online. Tetapi adakah mereka dilatih untuk orang kata melihat pada big data ataupun mereka dilatih untuk melihat pada network security? Jadi kita nampak there's a gap, ada ketirisan orang kata di dalam bab-bab tersebut. Jadi saya rasa itu yang saya sebutkan, kita ada generational gap. Jadi kita harus orang kata rapatkan jurang tersebut supaya dalam masa terdekat, kita kena lihat pada masa terdekat, pada masa bukan saja masa panjang tapi masa terdekat, immediate dan juga intermediate. Jadi kita kena lihat pada masa 2 tahun, 5 tahun dan 10 tahun. Jadi kita kena lihat pada sudut tersebut supaya kita boleh melatih para orang kata bukan saja PKS tetapi para pekerja kita supaya mereka ni sentiasa orang kata mendapat skill yang boleh diguna pakai di dalam industri. Okey, dan Mahathir Aziz, Ketua Pegawai Eksekutif Futuras masih lagi di talian pada ketika ini bersama dengan kita. Mahathir, saya ingin tanyakan berkenaan dengan pengisian tersebut. Bagaimana pengisian yang baik, kerana soalan yang sama iaitu infrastruktur
ada pelaburan sehingga 70 bilion ringgit untuk tahun-tahun akan datang melalui inisiatif My Digital ini. Tapi pengisian yang bagaimana yang Mahathir ingin lihat untuk memastikan bakat digital sebagai salah satu teras itu dapat ditingkatkan dengan pantas. Kerana saya kira pada beberapa bulan lepas, contohnya aplikasi yang begitu hangat pada ketika ini iaitu Clubhouse tidak diperkatakan pun. Tetapi dalam masa hanya 2 minggu saja, begitu ramai orang bercakap tentang aplikasi Clubhouse dan perubahan ini berlaku dengan pantas. Jadi siapakah yang ada idea, yang kepakaran untuk melihat kepada minggu depan, bulan depan, tahun depan, apa yang akan berlaku kepada proses pendigitalan negara? Dari segi proses pendigitalan, I think dari segi kita Clubhouse as an app. As an example lah, contoh perubahan yang pantas itu. Sebab saya perhatikan jugalah yang itu and saya berpendapat yang itu tidak inklusif secara dasarnya. Jadi kita kena tengok bagaimana untuk kita mendengar suara-suara dan juga keluhan rakyat yang daripada M40 dan juga B40, di mana kita nampak aplikasi seperti itu membuatkannya eksklusif kepada sepelusuk jenis rakyat ataupun bahagian rakyat yang membuatkan yang membincangkan masalah-masalah begini. Jadi dari segi masalah daripada sini, kita ada solusi yang kita boleh bangunkan. And masalah yang sama juga bukanlah kita tak ada benda-benda tu yang telah dibangunkan sebelum ini dan boleh diguna pakai. Ini yang kita kata dari segi mempromosikan produk-produk tempatan, mempromosikan dan mengetengahkan solusi-solusi yang telah dibuat oleh rakyat Malaysia sendiri, sama ada di dalam negara ataupun di luar negara, untuk menjadikan solusi yang boleh dipakai untuk orang lain juga. Mahathir lihat perubahan teknologi begitu pantas tentunya Mahathir kan? Ya, betul. Kandungan, merancang latihan, merancang rangka kerja undang-undang, rangka undang-undang tersebut untuk perkara yang masih kita tidak ketahui lagi di masa hadapan. Adakah kita akan terus mengambil sikap reaktif ataupun haruskah kita merancang perkara tersebut dan mengambil pendekatan lebih proaktif? Saya rasa kita sebagai sebuah negara Malaysia, kita adalah proaktif walaupun kita tak sedar benda-benda ni. Kita proaktif daripada macam tadilah fasa pertama pendigitalan di mana kita dah ada multimedia super koridor dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya pada dasarnya adalah proaktif, tetapi polisi yang akan mengikuti selepas dasar ataupun visi itu telah dilancarkan tidak berapa kuat, tidak berapa tegas. Kemungkinan dari segi leadership punya isu di agensi ataupun pihak swasta yang memerlukan lebih pertolongan dan bantuan daripada pihak kerajaan. Jadi di sini adalah peluang di mana seperti yang Berhormat Perdana Menteri dah berkata tadi, pihak swasta harus masuk dan membantu untuk membolehkan ini. Jadi pihak swasta tak boleh komplain, government dictate this sector and that sector. Bukan seperti itu. Kalau kita perlu untuk membantu, kita rasa kita stand to benefit from that, kita kena masuk. Ini the word invested yang saya selalu pakai dan saya tekankan. Dan saya asalnya daripada pihak swasta juga. Jadi saya rasa sepatutnya kita membantu macam masalah COVID dan pandemik sekarang di rata-rata rakyat. Jadi ada rata-rata kata daripada pihak perbankan, pihak telekomunikasi yang perlu membantu rakyat dan tidak hanya berharap kepada kerajaan semata-mata. Dengan input daripada swasta ni paling ringkas Mahathir, dengan input daripada swasta ini, adakah Mahathir lihat satu plan yang dan pelaksanaan yang lebih mantap mungkin akan kita dapat lihat dalam bulan-bulan akan datang? InsyaAllah dengan kita punya dorongan yang diadakan oleh pihak kerajaan dengan leadership Datuk Seri Mustafa, saya percaya
muka-muka baru harus diketengahkan sekarang untuk membolehkan benda ni ditransformasikan seperti program, inisiatif dan juga the modal insan yang baru untuk menerajui inisiatif ini. Terima kasih Ketua Pegawai Eksekutif Futurise Mahathir Aziz. Kita teruskan perbincangan bersama dengan Chris Daniel Wong sehingga pada akhir perbincangan ini. Chris, mungkin Chris ingin memberikan reaksi kepada perkara tersebut. Kita berbincangkan berkenaan dengan kepantasan tadi. Chris melihat dan Chris poin terakhir Chris adalah kita perlu melihat kepada kepada fasa-fasa yang berbeza dalam latihan pengisian tersebut. Perkara tersebut disebutkan oleh Datuk Seri Mustafa Mohamed dalam ucapannya yang menyatakan bahawa pelan ini ada mempunyai beberapa fasa, iaitu pertama sekali adalah fasa tahun ini dan juga tahun depan mengukuhkan asas penggunaan digital. Fasa 2 memacu transformasi digital yang inklusif. Fasa 3 2026 hingga 2030 menjadikan negara sebagai peneraju serantau dalam bidang kandungan digital dan juga keselamatan cyber. Pandangan Chris kepada fasa-fasa tersebut, adakah ini selari dengan mungkin perniagaan dan juga pelan jangka panjang mereka? Kalau kita lihat pada fasa pertama tu, penggunaan yang Rizal sebut tu, penggunaan infrastruktur digital tu kan. Rata-ratanya kalau kita lihat pada report World Economic Forum, kita di senarai tangga ke-40 kepantasan lebar jaluran internet kita. Jadi bermaksud infrastruktur kita memang tak ada isu. We are one of the best in the region. Nak kata hebat, kita antara yang terhebat di dalam serantau ni. Saya masih ingat 20 tahun yang lepas apabila kita pakai modem 36 kilobyte per saat tapi di China 20 tahun lepas modem pun tiada. Tetapi pada hari ini kita lihat negara serantau kita seperti China dan Korea lagi pantas pencapaian penggunaan infrastrukturnya. Kenapa? Sebab yang saya sebut tadi itu ialah pendidikan asas. Pendidikan asas bukan saja pada orang kata pelajar universiti, tetapi juga kepada pekerja yang sedia ada sekarang. Bahawa kerajaan orang kata memberi pengkhususan kepada sektor-sektor seperti sektor peruncitan perantaian yang amat memerlukan orang kata training, latihan kepada para pekerja mereka. Dan kalau kita lihat pada orang kata keadaan ekonomi semasa, rata-ratanya mereka tidak mampu kerana aliran tunai yang orang kata amat ketat. Jadi di sini kita kena lihat di mana agensi kerajaan boleh bekerjasama dengan institut orang kata latihan tempatan agar mereka memberi latihan tersebut. That is the intermediate solution. Apabila kita masuk fasa kedua pula yang Rizal sebut tadi itu adalah dalam masa 5-6 tahun yang akan datang. Itu fasa kedua. Itu bermaksud pelajar universiti kita harus bersedia untuk memasuki pasaran kerja. Di mana kita nampak bahawa data specialist, data network dan sebagainya, ini ialah pekerja-pekerja yang khusus. Kalau kita hendak membangunkan modal insan kita seperti di Silicon Valley, bermaksud kita harus merombak sukatan pelajaran kita sekarang. Bukan tahun depan, tetapi sekarang. Jadi kami berharap, pihak industri berharap, saya suka apa yang Mahathir sebut tadi itu, dia pun datang daripada sektor swasta. Jadi sektor swasta berharap supaya pihak IPTA, IPTS bekerja sama dengan pihak industri supaya kita ada discussion forum, supaya kita boleh mengantarakan apa yang kita harapkan supaya modal insan kita dalam 5-6 tahun ini boleh memenuhi kehendak pasaran. Kalau tidak, apabila keluar daripada universiti, kita ada masalah sama, pengangguran graduan universiti kita kerana skill mereka tiada skill yang boleh memenuhi kehendak pasaran. Ada Chris berkongsi pendapat ini kepada kerajaan pada ketika ini? Adakah wujud saluran-saluran tersebut untuk Chris dan juga ahli-ahli Chris berkongsi perkara tersebut kepada kerajaan pada ketika ini? Di pihak MDCC Dewan kita ada wakil di dalam apa ni orang panggil Industry University Collaboration yang diterajui oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi kita memang ada orang kata bagi feedback sebegini, tetapi kita kena ajukan juga feedback ni kepada orang kata Jabatan Ekonomi di Jabatan Perdana Menteri supaya mereka ni boleh bekerjasama. Kadang-kadang kita lihat
jabatan ataupun kementerian kerajaan, they work in silos. Mereka bekerja sendirian. Tiada feedback menyeluruh daripada pelbagai pihak. Jadi saya ambil peluang ni di Astro Awani supaya saya boleh orang kata memberi maklum balas sebegini. Yang saya sebut tadi itu tiap-tiap tahun kita nampak gerhana kita mengganggu sebab kenapa? Sebab tiada skill yang boleh memenuhi kehendak pasaran. These are the things yang kita kena orang kata kena we have to address the issue. Isu sebegini kita kena lihat dan juga kita kena baiki isu ni. Okey. Then the digital transformation has a meaning. Benda tu boleh berjaya. Okey, dan Chris, dalam ucapan yang disampaikan oleh Datuk Seri Mustafa Mohammad sebentar tadi, penekanan kepada teknologi dan juga digitalisasi meningkatkan sumbangan ekonomi digital kepada KDNK daripada 13% pada 2010 kepada 19.1% pada tahun 2019. Pada tahun 2025, Perdana Menteri menyasarkan bahawa ekonomi digital dijangka menyumbang 22.6% kepada KDNK negara. Daripada ucapan tersebut, pelaburan digital, sektor digital dinyatakan bahawa sebanyak 70 bilion ringgit dari dalam dan luar negeri. Cukupkah pelaburan 70 bilion ringgit tersebut? Kita tahu ia dalam bentuk jendela, dalam bentuk kabel, dasar laut dan juga pelaksanaan 5G. Cukupkah 70 bilion ringgit tersebut untuk meningkatkan KDNK ataupun sumbangan ekonomi digital kepada KDNK kepada sekitar 22.6% menjelang tahun 2025? Saya rasa untuk jawab soalan tu cukup atau tidak cukup, kita kena lihat pada keadaan semasa. Mungkin kos yang dibentangkan pada hari ini mungkin tidak cukup dalam masa 3-4 tahun kerana harga kos barangan, harga kos infrastruktur meningkat. Jadi buat masa ni saya percaya anggaran yang diberi oleh agensi terbabit mungkin cukup. Saya tak boleh nak syangkal cukup ke tidak cukup. Tapi berbalik pada apa yang Rizal sebut tadi tu, infrastruktur seperti kabel dasar laut, infrastruktur seperti sebut 5G, tetapi dalam masa setahun setengah ataupun 2 tahun kita akan beralih kepada 6G. Jadi kita kena faham, adakah infrastruktur yang dilabur sekarang ni boleh beralih pada 6G? Dan kalau tidak boleh, kita kena labur infrastruktur yang boleh beralih ke 6G supaya kerajaan tidak perlu orang kata menambah pelaburan supaya kita kena upgrade infrastruktur tersebut kepada 6G kelak. Jadi kita kena tengok pendekatan itu secara menyeluruh. Kos yang orang kata guna pakai sekarang ni boleh menampung penggunaan infrastruktur dalam 5-6 tahun depan. Mungkin jadi, dalam masa kita merancang lebih jauh ke hadapan, bukan the immediate future. Ya, betul. Dan satu lagi saya nak sebut, kita kena melabur juga dalam local homegrown world champion, global champion. Saya nak bagi contoh Grab. Sebelum Grab ialah MyTaxi, di mana aplikasi ini dibangunkan di Malaysia. Tetapi oleh kerana pencukaian yang sesuai di Singapura, maka pengasas MyTaxi beralih ke Singapura dan dinamakan sebagai Grab. Jadi selain daripada itu, kita kena bangunkan bukan saja perusahaan tempatan menjadi global champion, tetapi kita juga bangunkan persekitaran kewangan yang sesuai, pencukaian yang sesuai. Jadi ini adalah tanggungjawab bukan saja Jabatan Perdana Menteri di bahagian ekonomi, tetapi MOF, Kementerian Kewangan, supaya kita supaya SME yang menjadi world champion, menjadi syarikat gergasi kelak, tidak orang kata tidak diambil oleh negara jiran kita. Okey. Chris, maaf Chris, kita ada 2 minit lagi Chris ya. Saya ingin tanya soalan terakhir pada Chris ya Chris. 2030 sasarannya adalah untuk menjadikan negara sebagai peneraju serantau bidang kandungan digital dan juga keselamatan cyber. Ini adalah sasaran akhir untuk My Digital rangka kerja ataupun rangka untuk tindakan ekonomi digital Malaysia. Chris ada menyebut berkenaan dengan bagaimana untuk memberikan insentif agar anak tempatan berada terus dalam negara ini dan juga membangunkan pembangunan ataupun membangunkan ekonomi digital tersebut. Bagaimana Chris lihat cabaran daripada pasaran luar seperti Indonesia, Thailand dan juga Singapura? Paling ringkas Chris. Kalau kita sebut kita nak jadi orang kata pembangun kandungan digital untuk negara serantau,
kita kena faham bahawa bukan kebanyakan, boleh katakan keseluruhan semua kandungan digital di dalam jadi peralihan bahasa itu perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, anak tempatan kita harus didedahkan kepada pasaran global. Bukan start daripada 3 tahun tapi sekarang. Jadi maka sekarang ni macam sekarang sebagai satu contoh seperti google.com. Kita banyak pakai google.com untuk mencari kandungan. Jadi kalau negara kita nak bangunkan satu peristiwa sebegini, jadi kita kena cerminkan apa yang Google dah berjaya, kita boleh bangunkan seperti apa yang Google bangunkan. Okey. Terima kasih Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perdagangan Digital Malaysia. Sebentar tadi Ketua Pegawai Eksekutif CEO Futurize Mahathir Aziz, dan juga sebentar sebelum tadi Ashran Datuk Ghazi, Ketua Pegawai Eksekutif Datel Asia Group, memberikan reaksi kepada pelancaran My Digital Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia. Tentunya ini adalah susulan daripada ucapan yang disampaikan oleh Perdana Menteri dan juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri sebentar tadi berkenaan dengan pelancaran My Digital dan juga sasaran kepada bergerak ke hadapan. Teruskan bersama kami di Astro Awani ketika kami melihat dan juga mendalami My Digital ini dan juga melihat kepada plan-plan yang diperincikan dalam jam-jam dan juga minggu-minggu akan datang, hari-hari akan datang. Saya Rizal Zulkafli, teruskan bersama kami di saluran berita paling dipercayai di Malaysia, Astro Awani. Salam hormat.